A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sembang-Sembang SMB pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada tuan-puan yang sudi meluangkan masa bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang, dan selamat datang ucapkan kepada seluruh warga-warga yang bersama dengan kita pada pagi ini, pada pagi Jumaat yang barakah ini. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi, merupakan moderator anda, dan topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini cukup menarik bersama dengan rakan sahabat kita daripada kumpulan orang sembilan bekerja, iaitu Puan Farizan Kamaluddin, iaitu dengan tajuknya Skim KWSP dan Anda. Alright, sebelum saya menyerahkan kepada penceramah, sedikit makluman berkaitan dengan perjalanan program kita pada pagi ini. Yang pertama, sekiranya terdapat persoalan berkaitan topik yang dibincangkan, silalah hantarkan soalan-soalan tuan-puan melalui chat kalau menggunakan Zoom, dan anda berada FB Live di ruangan komen, dan kami akan cuba menjawab soalan tuan melalui chat, dan insyaAllah sekiranya kita masih ada masa lagi di penghujung sesi, dan sebenarnya akan dikemukakan, dijawab oleh penceramah kita. Alright, yang keduanya, tuan-puan juga pada pagi ini layak untuk menerima sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan setiap maklum balas serta maklumat yang diminta melalui QR code dan juga link yang akan diberikan nanti. Dan di akhir sesi cukup menarik sambil kita melihatkan promo-promo ASMB sebenarnya 30 tahun yang melayakkan anda memenangi hadiah yang disediakan. Diadakan juga sesi pop quiz di mana 3 soalan mudah akan dikemukakan di skrin, dan untuk menyertai pop quiz ini tuan-tuan perlulah menjawab dengan tepat dalam masa terpantas. Dan pihak ASMB telah menyediakan hadiah berupa voucher tak menilai touch and go bernilai RM10 seorang melalui email yang tuan-tuan daftar. Alright. Teruskan bersama kami di sesi, dan sedikit maklumat mengenai dengan penceramah kita pada pagi ini, iaitu Puan Farizan mula berkhidmat di KWSP sejak tahun 1991 lagi. Nah, kini berkhidmat sebagai Ketua Seksyen Polisi Advisory di Jabatan Pengurusan Strategi. Tanggungjawab utama beliau adalah untuk menggubal data dasar atau polisi untuk menambah baik manfaat skim KWSP bagi faedah persaraan ke semua ahli di KWSP. Beliau juga bertanggungjawab untuk membekalkan input pekerjaan bagi pengubalan dasar mengenai perlindungan kewangan pada usia tua. Di samping itu, Puan Farizan juga aktif dalam menjalankan program komunikasi kepada ahli dan juga pihak kepentingan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan ahli terhadap manfaat skim KWSP. Kepentingan perancangan kewangan atau merancang persaraan dan isu-isu berkaitan persaraan. Beliau memegang ijazah sarjana sains pembangunan manusia dari UPM dan juga di Tauliah sebagai perancang kewangan berdata atau Registered Financial Planner oleh Malaysia Financial Planning Council MFPC sejak tahun 2011 lagi. Wow, cukup hebat sama kita hari ini. Assalamualaikum Puan Farizan. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Selamat pagi dan semua yang hadir. Okey, sihat nampaknya Puan Farizan pada pagi Jumaat yang ceria yang barakah ini. Alright Puan, kita akan berkongsi dengan pagi ini dengan tajuk yang cukup menarik, iaitu skim KWSP dan anda. Iaitu serahkan kepada Puan Farizan. Silakan Puan Farizan. Okay, terima kasih banyak Cik Zaki. Sebelum tu saya ingin merakamkan penghargaan kepada ASNB atas undangan ini dalam keadaan orang sibuk dengan COVID, dengan MCO ni kan. So sekurangnya masih ada masa, masih ada ruang untuk berkongsi ilmu dengan semua yang di luar sana. Jadi saya ingin memudahkan sesi saya dengan video ini Saya harap semua dapat tonton video ini dan cuba hayati apakah mesej yang cuba disampaikan dalam video ini. Jemput Atika.
Ya, itu satu kisah hidup ya yang normal bagi setiap kita dekat sini ya. Macam itulah keadaan dia. So apa yang kita cuba sampaikan melalui video ini adalah mengenai persediaan setiap individu tersebut ke arah persaraan mereka. Kadang-kadang keadaan kehidupan kita berubah ya. Kita dari belum kahwin, dari single, bila kita berkahwin, bila kita ada anak, sehinggalah membawa kita sedar-sedar je kita dah sampai usia persaraan. Tapi kita tak cukup pun duit tu. Sebab kita banyak berlaku perubahan, jadi kita lupa untuk persediaan persaraan ia memerlukan komitmen dan disiplin kerana ia adalah simpanan jangka panjang ya. Jadi apa yang kita boleh lakukan untuk persediaan kita sekarang ni. Jadi situlah mesej dia. Mesej dia, kita ni kena sentiasa tetapkan sasaran kita. Sasaran jangka panjang untuk persaraan itu mesti ada. Tetapi pada masa yang sama, kita juga perlu sesuaikan sasaran keuangan kita untuk melihat kepada senario perubahan dalam kehidupan kita. Ya, okay. Saya boleh mula dengan slide. Jadi sebelum saya masuk ke dalam bab topik saya mengenai skim KJBSP, saya ingin menyentuh pasal persaraan ini dulu sebab ini sebenarnya adalah objektif utama simpanan KJBSP itu sendiri. Cuba kita bayangkan bila kita nak bersara nanti kan, dia bukan kita perlu renungkan benda ni bukan dekat nak bersara. Kita perlu renungkan benda ni sekarang ni. Cuba kita bayangkan hari ini, cuba kita bayangkan, kita pejamkan mata kita bayangkan apakah kehidupan persaraan yang kita inginkan kelak bila kita sampai usia 55 tahun atau 60 tahun. Kita cuba bayangkan apakah gaya hidup kita, apakah cara kita nak hidup nanti. Katalah sekarang gaya hidup kita ada anak-anak, kita ada pekerjaan, kita ada kawan-kawan, kita ada jiran tetangga, ada saudara mara, kita mampu makan dekat luar, kita mampu kalau tak ada MCO, kalau belum berlaku COVID lah ya, ini keadaan. Cuba bayangkan keadaan sebelum berlaku COVID ya. Bagaimana kita boleh melakukan apa saja ya. Tapi cuba bayangkan bila bersara nanti, mampukah kita buat semua benda tu. Satu kebaikan yang saya nampak hikmah daripada PKP atau MCO ni, dia telah membataskan pergerakan kita. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat nilai bila saya bersara dengan keadaan yang terbatas macam sekarang, macam mana saya nak sesuaikan kehidupan saya nanti untuk hari tua saya. Kita boleh belajar dari apa yang berlaku pada hari ini, kita boleh nampak. Okey, kalau saya bersara nanti, kalau berdasarkan pada PKP sekarang ni saya tak boleh keluar, pekerjaan tak boleh nak keluar bekerja. Jadi cukup ke dana kecemasan saya, cukup ke simpanan KJBSP saya untuk menyara hidup saya. Yang kita tengok juga, bila saya bersara nanti, bagaimana keadaan kesihatan saya, adakah duit saya simpan tersebut, tak kisahlah duit tu di KJBSP ke, di ASB ke, di ASN ke, di mana-mana sumberlah, di tabung haji ke, cukup tak duit tersebut untuk sara kehidupan saya dalam masa 15 tahun ke 20 tahun akan datang, bila saya tak lagi bekerja, bila saya tak boleh buat apa-apa yang itu sesuka hati saya, dan dengan kesihatan saya yang sudah uzur. 10 tahun terakhir sebenarnya kesihatan kita telah hilang jangka hayat sihat kita. Wanita dia hilang jangka hayat sihat dia 10 tahun terakhir. Lelaki dia hilang jangka hayat sihat dia 7 tahun terakhir. Jadi cukup tak semua duit-duit kita? Bolehkah kita harap pada keluarga kita, anak-anak kita mampukah bagi duit untuk bulan-bulan untuk tolong bantu menyara hidup kita? Kalau kita susah, senang ke dia orang datang menolong kita? Keluarga kita, boleh tak yang sekeliling kita ni memberi support system pada kita? Cuba tanya benda tu pada kita. Kalau dia jawab ya, dia macam baik sejahtera juga. Ya, tidak, ya, tidak. Kalau ya, ini dia bendanya. Kalau tidak, apa langkahnya? Jadi kita boleh buat checklist dah sekarang sebenarnya. Secara umum ya, kalau secara umum, katalah jika kita memerlukan bila bersara umur 55 tahun atau 60 tahun kelak, kita memerlukan RM5,000 sebulan untuk mempunyai pendapatan ataupun sumber pendapatan kita pada bila kita bersara RM5,000 sebulan
untuk menyara 20 tahun daripada 55 sampai 75 tahun. Katalah ya, jangka hayat panjang sampai 75, 90, tapi sebenarnya ramai hidup melebihi 75 ya. Amount yang diperlukan adalah 1.2 juta. Nampak besar kan 1.2 juta kan? Tapi sebenarnya dia hanya memberikan RM5,000 sebulan saja. Cuba bayangkan dengan RM5,000 yang kita nikmati, RM5,000 household income ataupun pendapatan isi rumah pada hari ini. Apa yang kita boleh buat dengan RM5,000? Kan? Itu RM5,000 sekarang. Cuba bayangkan kita nak bersara 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang. Value ataupun nilai RM5,000 itu akan terhakis dengan inflasi. RM5,000 tu mungkin value dia masa tu mampu lebih kurang dalam 4,000 ke 3,500 je. Jadi 1.2 juta tu bukanlah amount yang besar sebenarnya. 1.2 juta bukan amount yang besar. Bukan boleh memberi pendapatan yang banyak pun. Tapi kita nampak sangat sukar untuk capai 1.2 juta kan. Kita nampak 100,000, 200,000 kita ada dekat KJWSP, kita ada dekat ASB, kita rasa kita dah banyak ya. Sebenarnya tak. Keperluan untuk persaraan kita tu 1 juta ke atas. Kalau kita ingin bersara dengan selesa. Okay, next. Ini sasaran dia. Cuba tengok, kalau kita nak mempunyai simpanan 1 juta pada umur 60 tahun, berapa banyak yang kita perlu simpan sekarang? Kalau saya berumur 20 tahun sekarang, sekurang-kurangnya saya kena simpan RM674 sebulan. Tak kisahlah mana-mana. Mungkin dalam bentuk caruman KJWSP, mungkin dalam bentuk simpanan di ASP, di tabung haji atau mana-mana. Ada RM674 sebulan. Saya simpan berterusan sehingga umur 60 tahun, maka saya bolehlah capai lebih kurang 1 juta. Tapi kalau kita mula lambat, umur 50 tahun macam tu, kena menyimpan lebih kurang RM6,480 sebulan. Selama 10 tahun, baru boleh capai 1 juta. Jadi, kenapa orang 20 tahun simpan sedikit tapi dia boleh capai 1 juta? Disebabkan orang yang berumur 20 tahun, dia boleh memanfaatkan penggandaan dividen, compounding effect. Ya, sebab tu ahli kadang-kadang bila dia simpan di KJWSP, dia tak pernah tengok pun, dia tak sedar pun majikan dia potong, kan dia nampak slip gaji, tak rasa duit tu pada dia kan. Tapi 4-5 tahun lepas tu bila dia tengok penyata akaun KJWSP, dia kata, duit saya dah banyak lah. Dia kata, saya tak tahu pun duit saya bertambah. Cuba tunggu lagi 10 tahun. Makin banyaklah duit saya. Sebenarnya itu adalah kesan compounding, penggandaan dividen tersebut. Dia memanfaatkan tempoh yang lebih panjang untuk menikmati gandaan dividen. Ya, itu sebab ahli KJWSP bila dia sampai umur 50, 55, 60 dia ada simpanan yang agak banyak ya. Okay, next. Cuba kalau seelok-eloknya ya, kalau bila kita bersara, kita jangan mengharapkan sumber pendapatan dari satu sumber sahaja. Jangan kita mengharapkan simpanan KJWSP je menjadi sumber pendapatan untuk menyara hidup kita sehingga kita meninggal dunia. Sepatutnya kita mesti mempunyai pelbagai sumber. Ya, contohnya kita ada simpanan persendirian, kita simpan di tabung haji, yang kita simpan di SNB, yang kita simpan di ASB, ya, yang kita mungkin dia ada orang tu dia suka secara insurans, ya, ataupun kalau dia senang sikit dia ada rumah sewa, so dia ada tanah yang boleh mendapatkan income pada dia, pendapatan dari segi sewa. Ataupun yang bagus lagi, dia pula boleh buat pekerjaan sampingan dan dia juga ada menyimpan dalam skim persaraan swasta. Jadi bila kita bersara, kita boleh kutip dari pelbagai sumber sikit-sikit. Lama-lama dia akan jadi banyak juga. So jangan mengharapkan pada satu sumber sahaja untuk menjadi sumber pendapatan membiayai persaraan kita sepanjang hayat tu. Ya? Dan kena ada berasingan daripada semua tersebut, kita kena ada dana kecemasan, simpanan kecemasan. Kalau secara rule of thumb dia ataupun garis panduan umum dia, dana kecemasan dia seelok-eloknya ada 6 bulan gaji bulanan kita. Itu kena ada.
kalau boleh pada setiap masa, at least kalau tiba-tiba berlaku kecemasan, kereta rosak, ada keluarga sakit, ada benda yang emergency, ada ahli keluarga meninggal, so kita boleh gunakan dana kecemasan tu. So elok-eloknya 6 bulan daripada gaji kita. Ya, kita kali je gaji bulanan kita kali 6 bulan. Amount tu lah seleloknya jadi dana kecemasan. Dan satu lagi kita kena ada dana perlindungan untuk rawatan perubatan. Betul dengan apa yang Muhammad Firdaus Azman beritahu ni ya. Don't put all your eggs in one basket. Jangan letak semua pada satu tempat. Sebab kadang-kadang ada risiko. Kadang pulangan dia rendah. Manalah tahu satu masa pulangan KJBSP rendah. Tapi pulangan dekat ASB, pulangan dekat tabung haji entahkan tinggi. Jadi kita dapat manfaat dari pelbagai sumber tersebut ya. Okay, next. Okay, itu secara umum, pembukaan tu baru. Itu secara umum saya nak beritahu akan apa objektif dan matlamat KJBSP itu sendiri. So bila tuan-tuan dan puan dah faham benda tadi, barulah saya nak bawa kepada apa itu KJBSP. Ya? KJBSP ini sebenarnya matlamat utama dia adalah untuk memacu ataupun memastikan kesejahteraan persaraan ahli. Dia nak pastikan ahli kita ni ataupun saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi supaya bila kita bersara, kita boleh menjalani usia tua kita dalam keadaan yang bermaruah, hidup pun harmoni, tak perlu fikirkan sangat pasal duit. Dah ada duit tadi, penat lelah kita tu dah ada dah. Boleh kita activate untuk menyara hidup kita. So apa itu visi kita ni membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik ya. Itu apa yang kita nak achieve lah. Misi ni apa yang KBSP buat. Itulah dia bendanya, melindungi simpanan ahli dan memberi perkhidmatan yang baik. So apa aspirasi KJBSP untuk membantu ahli dalam tujuan membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik? Kita merujuk kepada 3 aspirasi utama. Satu, kita cuba kalau boleh kita cuba untuk memastikan ahli kita ni mempunyai kesejahteraan dari segi keuangan, financial well-being. Maksudnya bila dia bersara, dia ada cukup simpanan, dia ada cukup pendapatan, dia ada rumah untuk tempat berlindung, ya, semua cukup. Itu dari segi kesejahteraan yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedua, kita cuba dari polisi-polisi kita, daripada kempen-kempen kita cuba nak menggalakkan ahli kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sebab kita dah tahu sangat-sangat, walaupun duit dalam KJBSP, dalam ASP, dalam ASN apa-apa, 1 juta, 2 juta pun, tapi kalau kita bersara, kita tak sihat, ada sakit jantung, ada sakit buah pinggang, maka semua duit persaraan tadi, semua duit simpanan itu tak akan jadi cukup. Ya, kita tak dapat menikmati. Orang kata enjoy your retirement. Kita tak dapat enjoy pun retirement kita. Sebab kita tak sihat, buat kata orang, ada duit tak boleh nak berjalan, ada duit tak boleh nak makan yang sedap-sedap. Kemudian duit tu akan habis pergi kepada rawatan perubatan. Sebab tu banyak negara, banyak individu yang miskin bukan sebab lain, sebab kebanyakan duit dia digunakan untuk kos rawatan perubatan. Ya? Dan yang paling penting sebenarnya aspirasi KBSP dalam polisi-polisi kita adalah untuk memastikan ahli kita boleh menikmati kehidupan yang bermakna. Menjalani kehidupan yang ada purpose. Ya? Itu sebenarnya secara keseluruhan aspirasi kita, visi kita untuk membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik. Okay, next. Saya nak pergi kepada objektif secara khusus skim KBSP. Pada tahun ni, 1 Oktober 2021 ni, sebenarnya KJBSP akan merayakan ulang tahun yang ke-70 tahun. KJBSP ditubuhkan pada 1 Oktober 1951. Kita ditubuhkan sebelum merdeka lagi. Kita merdeka 1957. Tapi KJBSP itu sendiri sudah wujud pada tahun 1951. Ini bermakna KJBSP ditubuhkan oleh British. Ya, dia ditubuhkan oleh British masa dia menjajah kita.
Apa sebab dia rasa kerajaan British menubuhkan KWSP pada masa tu? Sebab tu KWSP ditubuhkan di bawah ordinance sebenarnya. Ya, pada tahun 1991 baru kita convertkan ordinance kita kepada Akta KWSP 1991. Tapi dia sudah ada 1951. Apa sebabnya? Pada masa dia mula-mula ditubuhkan pada Oktober 1951, masa tu kita dijajah. KWSP sebenarnya ataupun Employees Provident Fund dia dikenali, dia adalah skim Provident Fund, skim kumpulan wang. Satu konsep sebenarnya kumpulan wang. Provident Fund itu adalah satu konsep yang tertua di dunia. Yang mula-mula diwujudkan oleh British. Tu konsep Provident Fund tu diwujudkan di tanah Melayu ni. Ya, Provident Fund. Konsep dia. Sebab apa? Sebab pada masa dia menjajah kita lama-lama tersebut, dia membawa masuk pendatang dari China, dia membawa masuk pendatang dari India untuk kebun-kebun getah, untuk peladangan, pendatang dari China untuk pelombongan. Jadi dia dah bawa masuk lama dah. So orang ni dia tua di negara kita. Dia sakit di negara kita. Dia dah berkeluarga di negara kita, di Semenanjung ni. So bila mereka sakit, mereka tua, apa benda yang ada? Dia orang tak ada apa-apa. Jadi maka British pun datanglah dengan idea, kenapa kita tak sediakan satu skim yang provide for yourself. Provident Fund tu maksud provide for yourself. Skim KWSP ni adalah simpanan sendiri. Simpanan kita sendiri, simpanan wajib. So dia kata provide for yourself. Maksudnya orang ni biar dia menyimpan sendiri melalui caruman dia, caruman majikan dia dengan caruman pekerja dia untuk hari tua dia ataupun untuk bila dia hilang upaya. Itu mula-mula asal dia. Sebab tu ahli pertama KWSP adalah nelayan. Sebenarnya dia bermula daripada sektor tidak formal. Orang pekerja ladang, orang pelombongan, orang pertanian. Tapi sebab over the years kan, tahun demi tahun benda tu melalui evolusi, maka sekarang ni terbalik. Yang kita cover, yang kita liputi adalah pekerja formal. Orang yang tidak formal pula yang duduk di luar. Tu terbalik 70 tahun kan, usia pun 70 tahun. So itulah dia. Main objektif dia adalah simpanan persaraan sebagai gantian pendapatan apabila bersara. Buat simpanan, bila kita tak ada pendapatan, umur 55 ke 60 kita dah tak bekerja lagi, dia akan jadi pendapatan yang gantian pendapatan tu. Yang hilang itu kita ganti dengan simpanan persaraan yang dipanggilkan sebagai replacement income. Ya. So itu sebenarnya fungsi dia. Dia adalah menggantikan pendapatan apabila ahli telah bersara. So dia ni akan contribute jadi sepatutnya menjadi monthly income. Sebab tu dia macam pencen sebenarnya, tapi kerajaan dia ada pencen. Dia convertkan simpanan menjadi pendapatan bulanan. Tapi KWSP ni dia lamsam. So kita bila kita bersara, orang dapat lamsam. Jadi itu kelemahan Provident Fund. Bila orang dapat lamsam, dia tak tahan lama. 2-3 tahun je dia tengok banyak, duit banyak, macam-macam dah datang idea kan. Dia lupa sebenarnya duit tu adalah sebenarnya gantian pendapatan dia. Sehingga dia hingga akhir hayat dia. Ya. Jadi yang kedua, kita sebenarnya nak pastikan simpanan persaraan tu, gantian pendapatan tu, dia bertahan selama yang mungkin. Kalau boleh sampai umur dia 75 tahun, 85 tahun, dia ada lagi pendapatan daripada simpanan KWSP tersebut. Ya. Sebab tu juga antara objektif kita kalau boleh tak nak menggalakkan ahli mengeluarkan sekaligus. Kita nak galakkan mereka mengeluarkan secara berkala ataupun mengeluarkan secara sedikit-sedikit supaya simpanan itu dapat bertahan lama. Kalaupun kita membenarkan pengeluaran persaraan, pengeluaran yang sebelum umur 55, ia mestilah pengeluaran yang memberi nilai kepada persaraan tersebut, memberi nilai kepada ahli tersebut. Umpama pengeluaran perumahan. Kita benarkan sebab bila ahli bersara mereka mestilah memerlukan satu tempat tinggal untuk berlindung. Itulah rumah. So kita benarkan untuk pengeluaran perumahan. Kita benarkan untuk pendidikan. Add value dia.
apabila pendidikan dia lebih baik, dia akan dapat gaji lebih baik. Dia dapat menyimpan atau mencarum dengan lebih banyak. Jadi, kualiti hidup dia waktu dia bersara akan lebih baik. Kita benarkan untuk anak-anak. Sebenarnya saya dah cover slide belakang tu, saya dah cover ke depan ya. Nanti kan kita boleh tengok-tengok sambil lalu je lah. Pendidikan. Apa add value dekat pendidikan dekat situ untuk anak-anak? Kenapa bagi peluang untuk anak-anak? Tak cukup untuk diri sendiri sudahlah. Sebab kita kena tahu environment. Bila seseorang itu bersara, kita bukan bersara seorang-seorang. Kita bersara berkeluarga. So, perlu ada ahli keluarga kita yang boleh membantu kita untuk membantu kita sama ada dari segi keuangan ataupun dari segi mengurus diri kita. Jadi, kalau boleh, biarlah anak kita mendapat pendidikan, mendapat pekerjaan yang lebih baik dari kita supaya bila kita tua, anak-anak kita boleh jaga kita. Bukan kita yang jaga dia. Ya? Itu sebab kita membenarkan pengeluaran pendidikan untuk diri dan anak-anak. So, semua benda tu adalah untuk menambah nilai kepada pesaran kita. Ya? Itu komponen tu you dah tahu ya. Caruman majikan dan ahli, sebenarnya ditolak pengeluaran sebenarnya, itu bukan tanda campur. Ditolak dengan pengeluaran, dicampur dengan dividen, itulah simpanan persaraan yang terkumpul. Okay, next. Sekarang, siapa-siapa yang masuk menjadi ahli KWSP, secara automatik sebenarnya kita akan letakkan mereka di bawah konvensional. Sebab sekarang kita ada dua. Kita mula memberi pilihan ya. Sama ada ahli kita boleh pilih. Sama ada dia nak simpanan persaraan dia di KWSP diurus atau dilabur secara konvensional ataupun diurus atau dilabur mengikut patuh syariah. Jadi bila siapa-siapa ahli baru masuk, automatic by default dia akan jadi konvensional dan mereka boleh memilih sama ada untuk kekal dalam konvensional ataupun memilih untuk syariah. Tapi apa yang ahli perlu tahu, once you buat pilihan kepada syariah, you tak boleh patah balik. Dia akan kekal pada simpanan yang diurus secara syariah sehinggalah kita mengeluarkan simpanan tersebut. Ya. Sebab tu ahli yang telah memilih dia akan kekal dalam simpanan tu, dalam simpanan syariah. Dan simpanan konvensional dan syariah dia berbeza dari segi pulangan. Dari segi benda lain dia sama, tak ada perubahan pun. Dari segi apa-apa yang lain tak ada perubahan. Kecuali apa-apa mana-mana yang kata ada unsur-unsur faedah ke apa ke yang syariah, kita akan comply dengan syariah. Tapi di bawah konvensional mereka mempunyai kadar jaminan minimum 2.5% dividen. Tapi untuk syariah dia tiada jaminan kadar dividen sebab di bawah prinsip syariah tu sendiri dia tidak boleh menjanjikan pulangan kan. So dia adalah kedua-duanya sama sebenarnya. Kedua-duanya sama. Dia adalah dividen dibayar berdasarkan pulangan sebenar. Pelaburan konvensional, pulangan sebenar pelaburan syariah. Ya. Kita tak pernah pun menggunakan lagi ataupun utilize lagi kadar dividen minimum 2.5% sebab kita selalu bayar dividen melebihi 2.5%. Okay, next. Kita tengok kepada struktur akaun KWSP. Sebenarnya kita tengok struktur akaun, kita tengok pada sebelum umur 55 tahun, selepas umur 55 tahun. Kalau sebelum umur 55 tahun, dia ada akaun 1, dia ada akaun 2. 70% akaun 1, 30% akaun 2. Akaun 1 memang khusus untuk persaraan. Akaun inilah sebenarnya yang kita perlu jaga, yang kita perlu lindungi. Sebab ini yang memberi simpanan dia nanti dalam bentuk cash, dalam bentuk wang pada dia bila dia bersara. Akaun 2 pula, persaraan dia boleh dikeluarkan sebab bagi tujuan tadi kan, tujuan menambah nilai persaraan. Jadi dia boleh dikeluarkan sebelum umur 55 tahun. Jadi selalu kita nampak akaun 2 nanti
mungkin tak banyak nilai tunai yang duduk di dalam tu, tapi dia telah di-convert pada pendidikan, pada perumahan, pada kesihatan dan lain-lain. Selepas umur 55, apabila ahli mencapai je umur 55 tahun, birthday dia pukul 12 malam sebelum dicapai birthday dia tu, 12 malam tu, semua simpanan dalam akaun 1 dan akaun 2 tersebut akan dimasukkan ke dalam akaun 55. So bila capai umur 55, tak ada lagi dah akaun 1, akaun 2, dia dah merge, semua simpanan tu dah pergi kepada akaun 55. So daripada akaun 55 tersebutlah in total yang dia boleh bawa keluar di bawah pengeluaran 55 tahun. Amount yang ada dalam tu. Tapi tadi saya sebutkan, saya tidak menggalakkan pengeluaran lump sum. Nanti di belakang saya cerita apa lagi opsi yang kita ada. Pada masa yang sama, kita akan akan wujudkan akaun emas. Yang ini untuk meletakkan semua caruman baru yang masuk selepas umur 55 tahun. Sebab kita masih bekerja kan sehingga 60 tahun kan di bawah umur pesaran minimum. Jadi ada caruman baru yang masuk. So caruman baru tu akan pergi kepada akaun emas dan akaun emas ni adalah second level ataupun tahap kedua simpanan persaraan dia. So kita lock pula, kita tutup pula, tak bagi keluar duit daripada akaun emas tersebut. Macam akaun emas sebenarnya menggantikan akaun 1 itulah sebelum ni. Jadi ini kita hanya boleh dikeluarkan bila ahli mencapai umur 60 tahun. Bila capai umur 60 tahun, semua simpanan baki-baki yang ada dalam akaun 5 tersebut, dia akan digabungkan dengan akaun emas. So mulai umur 60 tahun, ahli hanya ada satu akaun saja, iaitu akaun emas. Untuk dia buat pengeluaran pada bila-bila masa. Sehingga umur 100 tahun lah kita benarkan. Ya, simpanan itu masih berada di KJBSP dan masih terus menikmati dividen. Okay, next. Saya nak sentuh sedikit mengenai simpanan asas. Pada tahun 2008, kita perkenalkan satu konsep yang kita namakan basic saving. Sebelum ni kita tak ada. Kita orang simpan je, kita tak ada pun. Apa benchmark dia sebenarnya? Apa yang kita kata satu penanda aras nak menyatakan yang seseorang ni, duit dia tu dah capai minimum ke, duit dia cukup ke tak cukup. Maka kita datang dengan simpanan asas. So melalui simpanan asas ni, kita akan tahu ahli kita pada masa-masa tertentu mengikut umur kita, adakah dia telah pun mencapai minimum saving yang kita perlukan ataupun yang dia perlukan untuk memastikan dia melepasi poverty line, melepasi paras garis kemiskinan. Ya, jadi maka datanglah konsep simpanan asas. So melalui simpanan asas ni kita benchmarkkan dengan paras garis kemiskinan. Tapi sebenarnya benda tu pun berubah. Dia sebenarnya kita pergi kepada pencen minimum kaki tangan sektor awam. Kalau pencen minimum dia dulu 820, kemudian dia naik 1000. So kita akan gerakkan. Lebih kurang sebenarnya sebab minimum pencen sektor awam tu dia adalah sama dengan lebih kurang dengan paras garis kemiskinan. So kita benchmark, ada benchmark lah. Kalau pencen minimum kaki tangan sektor awam 1000, takkanlah orang kerja swasta hidup nak bawah minimum di bawah 1000. Takkanlah buat 800 kot. So kita kena ada benchmark sama dengan kaki tangan sektor awam juga. Jadi kita benchmarkkan kepada 1000. Bagi membolehkan ahli mempunyai simpanan sekurang-kurangnya 1000. Ingat ya, 1000 tu paras garis kemiskinan. Dia kena ada pada umur 55 tahun sebanyak 240,000. Ya, untuk membiayai tempoh persaraan 20 tahun ya, 55 hingga 75. 75 tu sebenarnya adalah purata jangka hayat rakyat Malaysia. Sebab tu kita banyak berpegang polisi kita pada umur 75 tahun. Ya. Jadi kita work ke belakang. So kita boleh tahu ahli umur 18 tahun kita tengok simpanan di dalam akaun 1 dia ada berapa. Ya. Kalau ahli umur 35 tahun
Kalau dia ada 57,000 dalam akaun satu dia, itu bermaksud dia ni dengan assumption tertentu, dengan kadar dividen tertentu, kita rasa dia boleh capai basic saving pada umur 55 tahun nanti. Tapi basic saving ni atau simpanan asas ni dia berubah-ubah. Setiap 3 tahun kita akan review sebab kos hidup berubah. Ya, itu hanya jangkaan. Tapi sebenarnya bukanlah simpanan asas ni yang menjadi matlamat simpanan di KJBSP. Kita bukan nak ahli menyimpan untuk persaraan dia pada garis kemiskinan. Kita kalau boleh nak dia hidup lebih baik daripada amount tersebut. Ya, dia kena ada amount yang lebih banyak daripada RM1,000 tu ya. Okay, next. Tapi simpanan asas tadi kita guna pakai juga untuk menentukan mereka yang layak untuk melabur kan, supaya kita nak pastikan ahli yang mengeluarkan simpanan akaun satu, ahli yang melaburkan simpanan dia dalam akaun satu tu sekurang-kurangnya dia mempunyai basic saving di KJBSP sebelum dia boleh mengambil risiko untuk melabur di unit trust tu ya. Okay, kita pergi pada caruman KJBSP yang caruman wajib. Pekerja 11%, tapi kita tahun ini kita turunkan kepada 9%, tetapi mulai Januari nanti, gaji Januari 2022, dia akan kembali kepada 11%. Kadar caruman majikan, dia adalah berdasarkan, kita tengok berdasarkan gaji ataupun upah. Kalau misalnya upah dia 5,000 dan ke bawah, caruman majikan adalah 13%, dia lebih 1%. Ya, kalau melebihi 5,000, caruman majikan adalah 12%. Ya. Okay, next. Tapi bagi pekerja yang berumur melebihi 60 tahun, dia tidak ada caruman pekerja. Sebab beberapa tahun lepas, kerajaan memutuskan mereka tidak, pekerja tidak mencarum. Ya. Sebelum ni dia mencarum. Dan majikan saja yang mencarum. Tapi sebenarnya tanggungan mencarum ataupun seseorang selagi dia bekerja di sektor swasta, pekerja adalah wajib mencarum sehingga umur 75 tahun. Katalah saya bersara dari KJBSP, tapi selepas ni saya bekerja dalam sektor swasta, umur saya dah 65 tahun. Saya bekerja sahaja, maka saya wajib mencarum. Majikan pun wajib mencarum untuk saya. Sehingga saya bekerja umur 74 tahun. Saya bekerja pada usia 74 tahun. Majikan dan pekerja wajib mencarum. Tapi disebabkan tadi melepasi umur 60 tahun, caruman pekerja adalah kosong, maka saya tak mencarum, tak adalah potongan untuk saya. Tapi majikan masih wajib mencarum 4%. Okay. Okay, next. Saya nak pergi pada caruman sukarela. Tadi saya sebut caruman wajib. Caruman wajib pada orang yang mempunyai majikan, ya, yang diambil bekerja secara contract of service. Dia ada majikan, memang ada hubungan majikan pekerja yang jelas. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak ada majikan? Orang yang bekerja sendiri, suri rumah, yang orang gig worker, yang tak ada majikan, maka mereka boleh menyimpan di KJBSP secara sukarela. Ya. Jadi simpanan secara sukarela dia tidak ada minimum. Dia boleh masuk RM2, dia boleh masuk RM5, dia boleh masuk RM10. Dia boleh menyimpan bila-bila masa, apa-apa amount, tetapi dengan syarat tidak melebihi RM60,000 setahun. Itu syarat dia. Simpanlah dari sumber mana, bila-bila kalau rasa bulan ni saya ada duit lebih, saya nak masuk RM10,000, masuklah. Tapi bulan depan saya dah tak ada, saya nak masuk RM5 je, pun boleh. Asalkan pada 1 tahun tersebut, dalam 1 tahun tersebut tidak melepasi RM60,000. Kalau melepasi RM60,000, KJBSP akan pulangkan semula caruman tersebut kepada individu berkenaan. Apa cara untuk masuk melalui caruman sukarela? Dia ada 2 jenis. Ada caruman sukarela yang tak ada insentif. Ada caruman sukarela yang ada insentif khas daripada kerajaan. Ya, katalah dia nak, saya bekerja,
saya bekerja di KJBSP ataupun saya bekerja dengan majikan swasta, saya ada caruman 11-12%, 11 campur 13%. Saya ada caruman wajib saya. Tapi boleh tak saya mencarum sukarela? Saya ada dua pilihan. Saya boleh mencarum self contribution. Saya boleh mencarum sukarela dari simpanan dari duit saya sendiri. Saya boleh masuk ke dalam KJBSP melalui caruman sukarela self contribution saya tidak melebihi RM60,000. Sama juga macam tadi. Semua caruman sukarela sama ada awak bekerja, awak ada wajib mencarum tadi ataupun memang tak ada majikan tak wajib mencarum tadi, awak boleh masuk sukarela. Tidak melebihi RM60,000. Satu lagi option melalui majikan saya. Saya beritahu majikan saya sekarang potongan saya wajib 11%, tapi saya nak simpan sukarela tadi, tapi melalui potongan majikan, potonglah gaji saya nak simpan lagi 3%. Jadi dari 11 campur 3 jadi 14%. Ada borang, yang ini kena ada borang. Kena bagi pada majikan borang yang boleh download daripada KJBSP. Kita nak mencarum melebihi kadar berkanun. Boleh masuk melalui caruman dipanggil VE, caruman melebihi kadar berkanun tadi. Jadi majikan setiap bulan akan potong 14% daripada gaji kita. Boleh. Majikan pula. Majikan sekarang mencarum 12% ataupun 13%. Tetapi kebanyakan majikan besar ataupun majikan swasta yang besar, mereka sebagai satu benefit dalam terma perkhidmatan mereka nak menggalakkan atau menghargai kesetiaan pekerja dia. So mereka kebanyakannya memilih mencarum melebihi kadar berkanun. Dia mencarum melebihi 12 atau 13%. Pun dia ada borang khas mencarum melebihi kadar berkanun, bahagian majikan pula. So ada banyak majikan dia tidak mencarum 13 dan 12. Mereka mencarum 15%. Mereka mencarum 20% daripada gaji pekerja sebagai caruman caruman sukarela yang melebihi caruman berkanun. Mencarum melebihi kadar berkanun. Jadi dua-dua pilihan tersebut bila mereka mengisi borang tersebut memberi notis 17A ke 17B macam tu, dia adalah memberi notis dia akan menjadi kadar caruman wajib yang baru kepada pekerja dan majikan berkenaan. Ya, sehinggalah bila-bila masa mereka boleh batalkan. Bagi dia notis, batalkan pilihan tersebut, maka caruman semua tadi, caruman pekerja dan caruman majikan, dia akan turun balik ke caruman minimum tadi, 11% ataupun 12 atau 13%. So pilihan ini boleh dibuat bila-bila masa. Dan pilihan ini tidak ada limit. Saya boleh mencarum bahagian saya sehingga 50% ataupun 20% dari gaji saya. Boleh. Ya. Tapi tak ada lagi orang buat sampai banyak itulah. Ya. Jadi itu satu lagi option untuk caruman sukarela. Okay, next slide tadi. Yang kedua, tambahan simpanan akaun 1. Ni lain. Yang tadi tu saya cerita yang lain kan. Tambahan simpanan akaun 1 tu sesiapa ahli dia boleh pada bila-bila masa menambah simpanan akaun 1. Ingat, menambah simpanan persaraan lah maksudnya. Menambah simpanan persaraan untuk pasangan dia, untuk ibu bapa dia, ataupun dia nak tambah simpanan akaun 1 untuk anak-anak dia. Dengan syarat anak-anak dia tu adalah ahli KJBSP. So, ahli ni boleh tambah pada bila-bila masa kepada 3 orang tadi. Ya, kadang-kadang ada orang dia dapat bonus. Bonus dia mungkin sampai 3 bulan. So dia rasa dia nak tambah. Daripada bonus tersebut dia nak bagi 5,000 pada isteri dia. Okey, isteri dia tu tak bekerja kan, tapi dia nak pastikan isteri dia tu ada simpanan persaraan. So dia masukkanlah. Dia masuk 5,000 ke 3,000 ke dia tambah masuk dalam akaun 1 pasangan dia. Ataupun dia nak tambah pada mak bapak dia. Tapi dengan syarat orang yang menerima tersebut belum mencapai umur 55 tahun. So dia boleh buat. Yang ini pun tiada minimum. Tapi macam saya sebut tadi kan, caruman sukarela dia tidak boleh melepasi 60,000 orang
dia punya amount tu. Terus yang sukarela tanpa insentif. Pergi kepada caruman sukarela yang ada insentif. So kita ada dua, aisaraan dengan aisuri. Untuk orang yang bekerja yang bekerja sendiri, dia tak ada majikan, dia tidak jatuh di bawah wajib mencarum, maka dia boleh mencarum pada bila-bila masa, pada apa-apa amount, tidak melebihi 60,000, dan dia boleh memilih untuk diletakkan di bawah aisaraan. Sebenarnya sebelum ada aisaraan pun ahli kita memang boleh mencarum sukarela juga. So dia ada orang yang tak nak pun insentif kerajaan tu. Tapi kalau orang nak insentif kerajaan, dia beritahu dia nak mencarum, daftarkan dia di bawah caruman sukarela aisaraan. So untuk nanti saya akan explain di belakang insentif dia. Aisuri pula caruman sukarela yang khusus untuk wanita ataupun isi rumah yang berpendapatan rendah, yang berdaftar di bawah IKASih. Ya, nanti saya cerita. Okay, next. Okay. Ni tadi saya dah cover tadi ya. Ada bagaimana caruman tambahan dikreditkan. Kalau yang sukarela dia akan masuk akaun 1 dengan akaun 2. Kecuali yang topping up akaun 1 tu saja. Topping up akaun 1 tu dia hanya akan masuk ke dalam akaun 1 saja. Sebab dia memang khusus caruman tambahan untuk persaraan, akaun persaraan sebenarnya. Ya. Okay, next. Cara nak mencarum sukarela, dia pergi spesialis sebelum tadi. Dia boleh dibuat melalui perbankan internet. Dia boleh buat melalui tunai di bank, di kaunter, draft bank ataupun cek. Ya, okay, next. Saya selalu buat melalui Maybank to You. So tiap bulan kalau saya ada lebih, saya rasa saya nak masuk dalam KJBSP, bawah self contribution, saya transfer je Maybank to You tu. Ya, sikit tak melebihi 60,000. Tapi saya sendirilah ya, untuk saya sendiri. Saya kongsi apa saya buat ya. Masa saya mula bekerja di KJBSP, sebab saya memang dari awal bekerja dalam tempat bahagian polisi ni, saya tahu benda ni. So memang saya dari awal, caruman saya bukan 11%. Caruman saya mula tu saya start 13%. Kemudian saya naik. Beberapa tahun lepas tu saya naik potongan saya 15%. Kemudian saya naik lagi. Dan sekarang saya dah menyimpan, sekarang umur pun dah lebih melepasi 50 tahun, 55 tahun. Saya dah kurang tanggungan, hutang dah kurang, saya ada duit lebihan yang dulu saya guna untuk bayar kereta, lalu kereta, apa dah ada lebihan, saya tambah caruman mencarum lebih kadar berkanun tu, potongan saya tu. So saya memang melebihi 20% saya buat potongan kepada KJBSP. Sebab bila kita buat potongan melalui majikan, kita tak rasa sangat sebab duit tu dia dah potongkan dari awal-awal kan. Tu antara kita kena ada planning lah ya. Kemudian kalau saya ada bonus lebih, saya ada duit lebih, saya akan masuk pula secara sukarela yang 60,000 tu melalui Maybank to You tu. So bila-bila saya ada rasa saya nak ni, saya akan masuk je lah, saya transfer je lah. Itu apa yang saya buat ya untuk simpanan persaraan saya. Ya. Okey, kita tengok pada aisaraan. So yang tadi saya mention yang aisaraan tadi kan, siapa-siapa je yang bukan wajib bekerja, maka mereka boleh mencarum di bawah aisaraan ni. So kerajaan bagi insentif. Sebenarnya dia dah bagi insentif mulai tahun 2010 lagi. Ya, tapi over the years insentif tu dah makin naik. Tapi sebenarnya walaupun dia dah ada insentif, tak tahulah sama ada budaya ke ataupun orang kurang tahu ke, memang tak ramai orang yang bekerja sendiri, orang yang tiada pendapatan tetap di luar sana yang tidak menyimpan untuk aisaraan. So kerajaan sekarang bagi insentif 15% daripada caruman yang dimasukkan pada tahun berkenaan di KJBSP, dia akan matching contribution tu 15% daripada whatever caruman yang kita simpan tertakluk ataupun terhad kepada RM250 setahun.
So maksudnya kalau lebih kurang kita mencarum RM1,670, kita dah boleh dapat RM250 maksimum insentif berkenaan. Ya. So setakat hari ini kita ada lebih kurang 346,000 orang yang berdaftar di bawah Aisaraan. Ya. Aisaraan ni dia terhad kepada umur 55 tahun untuk menikmati benefit yang government bagi tu. Dia bagi sehingga umur 55. Sebab bila capai umur 55, ahli dah boleh keluarkan duit dia bila-bila masa kan. So dia sama juga, dia menikmati dividen dan jika berlaku kematian, dia akan layak mendapat bantuan kematian RM2,500. Kalau bagi orang yang bekerja sendiri, dia boleh dapat pelepasan cukai 4,000 setahun, sama macam yang layak sekarang lah. Polisi ni sekarang pun memang sesiapa boleh masuk jalan sukarela, tetapi insentif kerajaan tersebut adalah bergantung kepada keupayaan kerajaan untuk membayar insentif. Tapi buat masa ni insentif tu sentiasa naik. Dulu kita bermula tahun 2010 dengan RM60. Kemudian beberapa tahun lepas tu dia naik RM120. Tapi sekarang dah naik RM250. Ya? So dah lama. Ini adalah amount sehingga 2022. So insya-Allah kita tengoklah sama ada jika ada keupayaan mungkin insentif ni akan diteruskan lagi. Okay, next. Itu bagi contoh tadi itu Atika. Ini sebagai contoh je lah ya, kalau kita mencarum 1,670, kita akan dapat insentif sebab 15% daripada 1,670 tu adalah lebih kurang RM250 dan on top of that tu dia dapat lagi dividen tahunan KWSP. So sebenarnya untuk tahun berkenaan dia dapat 1,958 iaitu lebih kurang 17% pulangan pada tahun pertama. Tu nak menunjukkan kita letak sikit dia boleh dapat banyak dengan insentif. Sebenarnya boleh letak caruman sukarela Aisaraan ni dia dikreditkan ke dalam akaun 1 dan akaun 2. Jadi tapi insentif kerajaan bagi RM250 tersebut untuk Aisaraan dia hanya masuk dekat akaun 1 sahaja. Sebab dia adalah khas untuk persaraan. Itu sebab nama dia Aisaraan. Ya. Ingat tu, yang dapat RM250 tu dia akan pergi kepada akaun 1 saja, tapi caruman yang masuk dia akan pergi pada akaun 1 dan akaun 2. Okay, next. Aisuri. Aisuri ni sebenarnya kita akan merujuk kepada data e-Kasih yang dikeluarkan di bawah EPU, ICU ke. Dia ada data e-Kasih. So setakat dia dah identify sebenarnya dia adalah satu bantuan ataupun insentif yang bersasar sebenarnya. Dia targeted kepada wanita ya, dia ada beberapa kategori kepada wanita yang menjadi ketua isi rumah ataupun isteri kepada ketua isi rumah yang berdaftar dengan pengkalan data kemiskinan nasional. Jadi e-Kasih akan mengeluarkan satu data khas. Dia bagi kepada KWSP 331,000 macam yang terkini ni 331,000 senarai wanita yang layak mendapat Aisuri ni. Dia berbeza. Aisaraan tadi siapa-siapa boleh masuk dan kita akan claim insentif. Tapi yang ini dia memang dah identify 331,000 wanita yang layak berdasarkan data e-Kasih. Kalau wanita ni yang dia dah identify dalam yang dia bagi pada senarai kita, dia orang meletakkan caruman ataupun mencarum RM5 sebulan. Kerajaan akan bagi RM40. Bayangkan, RM5, letak RM5, kerajaan bagi RM40. Jadi kalau nak ada RM60 setahun, kerajaan akan bagi RM480. Maksudnya 40 kali 12. Dia akan bagi RM480 setahun. Jadi RM5 pun tak semestinya letak setiap bulan pun. You boleh datang selonggok, you letak RM60. So, dia akan layak dapat RM480 setahun. Itu saja. RM60 asalkan you ada dalam senarai 331,000 wanita yang layak tersebut,
kerajaan akan bagi RM480 setahun. So setakat hari ini daripada data yang kita ada tu 290,000 wanita telah pun berdaftar. Itu satu, dia berdaftar. Tapi kalau dia tak letak duit, dia tak dapat RM480 setahun ataupun RM40 sebulan. Letak je RM60. Sebab kalau dia kata dia letak RM10 je. Kalau dia letak RM10 pada tahun berkenaan, dia baru akan dapat RM80. Kan? Sebenarnya ini pun satu, kita nak daftarkan 331,000 orang, tak ramai, tak semua yang datang atau mungkin juga mereka tak tahu. Tapi sebenarnya ada kerjasama ya dengan Kementerian Wanita, dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita ada collaboration untuk cari orang-orang ni kan, sebab dia targeted kan. Tapi mendaftar satu, letak duit tu yang penting sekali. So kadang-kadang tu kita tak dapat nak utilisekan semua RM480 setahun tu sebab mereka mungkin tak mampu ataupun mungkin tak tahu yang tak meletakkan RM60 tu. Ya, jadi tak dapatlah mereka RM480 setahun. So tapi insentif ni lain sikit. RM480 setahun ataupun RM40 sebulan ni, insentif ni akan masuk kepada akaun 1 dan akaun 2. Dan dia ni pula insentif ni layak sehingga umur 60 tahun. Jadi Aisyarah 55 ya, dia 60 tahun. So cuba tengok tu, you letak RM60 je, you akan dapat RM480 dan dapat lagi dividen RM6. Ya, sebab sikit kan, lama-lama kumpul dia boleh jadi banyak. Okay, next. Air sayang. Air sayang ni lain pula ya, ni kena berkasih sayang. Kena orang yang ada cukup kasih sayang pada isteri. Yang ini pula caruman sukarela suami bagi kepada isteri sebanyak 22% daripada caruman pekerja dia. Bukan caruman majikan. Dari caruman 11% dia tu, dia bagi 2% daripada tu kepada isteri secara sukarela. Ini bagi kita kalau boleh nak memastikan pasangan dia tu ada juga simpanan pesaran dia tu. Ya, tapi dia bukan pasangan, dia adalah sukarela. Hanya suami yang cukup rasa sayang dia yang akan datang ke depan. Ya. Dan untuk suami yang menghargai sumbangan dan peranan wanita ataupun isteri dia tu. So mereka akan tampil ke depan. Sebab tu ia dinamakan air sayang. So ini sebenarnya akan datang. Ya. Kita mungkin ujung tahun ni pun ataupun awal tahun depan kita nak implement benda ni. Ya. Itu kriteria dia. Dia boleh, tak semesti seorang isteri je. Kalau dia ada 2-3 isteri pun boleh dia bagi. Tapi daripada portion dia, caruman share pekerja dia. Ya. Isteri yang tidak bekerja dalam sektor formal. Isteri itu tak bekerja dalam sektor formal lah. So next. So saya nak masuk kepada jenis-jenis pengeluaran. So setakat ni okey, semua okey? Saya harap boleh faham, boleh terima ataupun boleh tangkap sikit lah apa yang saya cakap. Kalau lagi 100% tu mungkin 50% tu boleh ingat ya. Okey, saya nak pergi dekat jenis-jenis pengeluaran ni. Saya nak pergi sekali lalu disebabnya saya dah sentuh tadi dekat depan tadi. Okay, next. Pengeluaran perumahan. Ini adalah pengeluaran, tengok tu. Pada tahun, dia diperkenalkan pada tahun 1977 lagi sebenarnya. Dah diperkenalkan pengeluaran perumahan. Jadi dia bermula dengan membeli atau membina rumah. Kemudian pergi kepada mengurangkan baki pinjaman. So dia ada evolusi dia. Kemudian pergi kepada membantu pasangan pula mengurangkan baki pinjaman rumah. Kemudian rumah kedua, ansuran bulanan pinjaman rumah, pengeluaran fleksibel dan prima. Pengeluaran membeli, membina rumah dan mengurangkan baki pinjaman, ya, dia mestilah untuk rumah yang sama. Rumah yang sama yang dikeluarkan. Kalau pertama kita buat pengeluaran untuk membeli atau membina rumah tu untuk rumah A. So dia keluarkan untuk membeli atau membina rumah A. Jadi untuk mengurangkan baki pinjaman tersebut adalah untuk rumah A. Tak boleh untuk rumah B. Bawah pengeluaran mengurangkan baki pinjaman tersebut. Kemudian selepas tu tahun 2000, kita perkenalkan pula
Saya terangkan secara ringkas supaya tuan-tuan dan puan-puan faham konsep dia dulu ya. Nak detail dia kena pergi kepada website KJBSP, you pergi kepada members ataupun ahli. Dalam ahli tersebut you boleh pergi kepada pengeluaran. Dekat pengeluaran tersebut, you boleh pilih pula perumahan. So akan tersenarailah ciri-ciri atau kelayakan detail pasal pengeluaran ni. Ini saya terangkan mengenai apa satu-satu benda tu secara umum je ya. Kemudian tahun 2000, bolehlah kita benarkan membantu pasangan mengurangkan baki pinjaman rumah dia. Maksudnya dia boleh untuk rumah yang selain daripada rumah A. Katalah rumah B. Rumah B tersebut mungkin nama kita boleh jadi ada dalam tu, bukan boleh jadi juga bukan joint, boleh jadi juga nama pasangan saja, tapi pasangan yang ambil pinjaman tersebut bukan kita. Sebab tu dia tak layak untuk mengurangkan baki pinjaman tadi. So di bawah pengeluaran baru ni kita boleh keluarkan untuk bantu pasangan kita tu mengurangkan pinjaman rumah. Ya, okey. Kemudian datang tahun 2001. Masa tu masa kegawatan ekonomi. Kalau siapa ingat tahun tu, tahun 1998, 99, 2021, zaman kegawatan ekonomi. Masa tu banyak rumah terbengkalai. Masa tu banyak rumah yang kena bencana pun ada, rumah-rumah terbengkalai pun ada. Lepas tu ada orang rumah yang dia dah habis bayar, dia dah nak jual rumah pertama yang A tadi, rumah A tu dia nak jual dah. So kita pun membenarkan pengeluaran rumah kedua. Maksud dia dengan syarat kalau you dah jual rumah A tadi ataupun you dah hilang pelupusan atas rumah A yang tadi, you sekarang ada rumah B. Kalau dah hilang pelupusan rumah A, maka kita akan benarkan pengeluaran untuk rumah B sebagai rumah kedua. Dan selepas tu you bolehlah bila kita dah benarkan bawah rumah kedua, selepas tu you bolehlah mohon pula mengurangkan baki pinjaman atas rumah kedua tadi, rumah B tadi. Ya, boleh. So itu namanya pengeluaran rumah kedua. Kemudian tahun 2009, masa ni gawat pula lagi tahun 2008 tu, banyaklah rumah-rumah yang tak lepas bayar hutang, banyak NPL apa. Maka kita perkenalkan pula pengeluaran ansuran bulanan pinjaman rumah. Ada orang tak mampu nak bayar ansuran bulanan. Masa tu tak ada moratorium kan, dalam masa gawat masa tu tak ada moratorium. So banyak orang tak mampu pun nak bayar monthly payment dia. So kita allow untuk pengeluaran ansuran bulanan pinjaman rumah. Yang ini pula boleh rumah yang sama ada rumah A atau rumah B, ataupun rumah C. Rumah yang lain pun boleh. Tapi sekali saja. Ansuran bulanan ni kalau once you pilih rumah C, hanya boleh digunakan untuk rumah C saja. Tak boleh tukar-tukar rumah dah. So maksud kita allow sebenarnya. Tak semesti pada rumah satu je. So ansuran bulanan pinjaman rumah. Katalah you bayar ansuran rumah 1,500. So you boleh dalam akaun 2 you tu ada 50,000. So you boleh kata saya nak keluarkan untuk ansuran bulanan pinjaman rumah 20,000. So 1,500 you nak bayar tu, you boleh bayar sebenarnya boleh buat pilihan. Either you pilih untuk bayar pada bank, nak tolak installment tu bayar pada bank, ataupun you boleh minta bayaran pada diri kita sendiri sebagai reimburse. Sebab memang you bayar pun ansuran bulanan tu. So dia ganti balik masuk dalam akaun kita. Akaun individu kita pun boleh. So itulah ansuran bulanan pinjaman rumah. Ya. Kemudian seterusnya 2010, 2017, ini pengeluaran fleksibel, pengeluaran prima ni buat masa ni ini yang tak ramai sangat orang mohon sebab dia melibatkan merinfenskan amount yang masuk ke dalam akaun 2 tu khusus untuk pengeluaran 2 ni je. So orang tak ramai favor yang ni sebab dia menjejaskan amount tu untuk pengeluaran-pengeluaran lain ya. So detail pengeluaran ni boleh tengok dalam pengeluaran individu berkenaan. Tapi apa yang penting, perumahan ini adalah untuk memastikan bila kita bersara, kita mempunyai rumah sebagai tempat berlindung kita. Ya. Tapi saya suka nak selitkan sikit tips dia. Bila seseorang tu nak membeli rumah, kita kena ingat kemampuan kita. Jangan ikut orang, jangan ikut promosi rumah.
banyak promosi. Rumah ada kolam lah, rumah tak ada kolam lah, apartmen nampak tasik lah. Tapi yang penting tengok kemampuan kita membeli. Ya. Kemampuan individu membeli rumah adalah tengok pada pendapatan tahunan kita tu. Kalau gaji saya 2,000 sebulan, 1 tahun 24,000. Kemampuan, rule of thumb dia 3 hingga 5 kali ganda pendapatan tahunan. Jadi 24,000 you kali 3. Berapa ribu? 24, 48, berapa satu lagi? 56 ya? Antara 560,000 hingga 24,000 kali dengan 5. Itulah amount dia yang kita patut consider. Kemampuan yang rumah yang kita mampu beli sebenarnya. Antara amount tu. Ya. Bukan, jangan tengok pada harga, pada tempat, pada promosi, bukan. Ya, tengok kepada antara 3 kali 24,000 hingga 5 kali 24,000. Itulah amount kemampuan kita membeli rumah dengan harga tersebut. Kemudian tentukan kemampuan keuangan juga, walaupun kita kata antara 3 ke 5 kali ganda pendapatan tahunan, you tengok juga komitmen you. Kalau dah you ada kereta sampai 2, beli kereta untuk isteri, beli kereta untuk diri, kan? Jadi mungkin tak cukup pula jaga tadi. So kena tengok juga perkara lain. Dan kalau boleh elakkan tempoh pinjaman hingga melebihi umur persaraan. Kemudian satu lagi saya rasa saya perlu masukkan, kalau boleh gunakan pengeluaran baki pinjaman tu untuk kurangkan baki pinjaman supaya dia akan dapat mengurangkan tempoh pinjaman. Ya, exercise. Saya beli rumah. Saya beli rumah masa tu dekat Kuantan. Tapi masa tu polisi lama kan. Masa bermula dulu saya boleh keluar 5 tahun sekali. Lepas tu dia singkatkan jadi setiap 3 tahun saya boleh keluar. Sekarang ni setiap tahun boleh keluar. Jadi saya sempat keluar 3 kali sahaja, harga pinjaman rumah saya tu dah selesai. Tiga kali saya buat pengeluaran, selesai pinjaman perumahan saya. Selepas tu saya pindah ke KL, saya terpaksa jual. Saya jual rumah saya yang dekat Kuantan tu, dapat harga markup. Saya gunakan amount tu pula untuk beli rumah di KL. So alhamdulillah lah, macam itulah caranya. So setelah 10 tahun ada value rumah tu, saya nak pergi rumah yang lebih baik, saya lepaskan liability tu, ya. Tu cara. Sebenarnya kalau kita pandai, kita tahu nak gunakan simpanan KJBSP tersebut lah. Ya, okay, next. Pengeluaran kesihatan. Ini pun pengeluaran daripada akaun 2. Kesihatan ni sebenarnya apa sebab dia? Kita nak membantu ahli dan keluarga membaiki kos rawatan penyakit kritikal yang tinggi. Sebab tu pengeluaran kesihatan hanya untuk penyakit kritikal. Sekarang ni 90 jenis penyakit kritikal yang dibenarkan oleh lembaga untuk pengeluaran ni. Ya. Even termasuk pun kos rawatan dan peralatan perubatan. Dulu kita tengok pada kos saja, tapi sekarang kita dah tambah dengan peralatan perubatan bagi penyakit yang berkenaan pun kita benarkan untuk pengeluaran. Dan last year kita baru benarkan untuk rawatan kesuburan. Itu pun untuk 3 cara je kaedah dia. IVF, IUI ataupun ICSI. Dah kita tambah, ya. So rawatan kesihatan ni dia sama dengan pendidikan. Kita perluaskan, kita boleh biayai kos rawatan penyakit kritikal untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk adik-beradik, untuk ibu bapa mentua pun boleh, anak angkat pun boleh. Kita perluaskan. Ya, sebab kita tahu kos penyakit kritikal sangat mahal. Sebenarnya kalau mak ayah kita sakit kritikal, katalah kena buat rawatan jantung ke, kena buat pinggang operation ke, kena buat yang memang tak boleh lari, kena pergi pembedahan ke apa ke. Jadi sebenarnya dia boleh kongsi adik-beradik. Boleh kongsi. Kalau ada 5 beradik, you kongsi. Akaun 2, ambil daripada akaun 2 bawah pengeluaran kesihatan tu, kongsi seorang 5,000 ataupun 10,000, 10,000. Dia boleh membuat pengeluaran bersama, ya, bagi membayar kos rawatan ibu bapa, kos rawatan adik-beradik, kos rawatan anak atau pasangan. Sebab
dalam kita menggubal polisi, macam saya sebut awal tadi kan, bila kita bersara, kita bukan bersara seorang-seorang. Bila kita bersara, kita menjalani usia tua kita tak sihat, duit tak ada. So kita memerlukan family support system. Jadi kalau masa ni dia orang sakit, sampai satu masa nanti kita pula sakit di usia tua kita nanti, so kita mengharapkan anak-anak yang dulu kita bantu, keluarga terdekat kita bantu, dapat pula membuat benda yang sama pada kita. Ya. Lagi yang kedua pula, kalau misalnya kita tak sihat, ada penyakit ketika, pasangan kita sakit, anak-anak kita sakit, kita tak akan dapat bekerja. Kita mungkin terpaksa berhenti kerja sebab tak sihat, sakit. Ataupun kita terpaksa berhenti untuk jaga ahli keluarga kita yang sakit. Kita tak nak macam tu. So benarkan pengeluaran, biar dia orang dapat operation, dapat perawatan perubatan, kemudian dia sihat, dia boleh kembali bekerja. Nah, itu tujuan kita. Dan lepas tu dia akan mencarunglah balik. Itu tujuan dia. So dia ada dua pilihan. Dia boleh bayar kepada dia, ataupun kalau misalnya dia dah keluar duit dia untuk bayar pada hospital, kita akan bagi untuk reimburse. Kalau dia tak nak, kita boleh bayar terus pada hospital. Ya? Itu dia punya tu. So tips ringkas kalau berkaitan dengan kesihatan, memandangkan kebanyakan ahli kita bekerja dalam sektor swasta, ada majikan yang tak memberi cover, tak memberi liputan pun pada pekerja dia. Saya ada saudara saya, dia kata majikan dia bagi untuk liputan untuk kesihatan RM50 je sebulan. Apa sangat dengan RM50? Sakit demam pun dah lebih pada RM50. Jadi kita kena ada pelindungan sendiri. Jadi kalau perlu mengambil insurans, beli je lah insurans. Tapi ambil mengikut kemampuan, mengikut keperluan. Bayar premium ikut kemampuan. Jangan tengok kepada berapa amount yang diliputi tu. Nak dapat coverage sampai RM100,000. Tapi premium dia tak mampu nak bayar. Tak. Tengok pada kos kemampuan kita bayar premium dulu. Dan cari coverage yang bersesuaian dengan tu. Ya, ikut apa yang kita perlukan. Okay, next. Pendidikan tadi saya dah sentuh dah tadi sebab dia kan mengapa kita perlukan tu untuk meningkatkan taraf hidup dan dengan pekerjaan yang baik, anak-anak pun dapat tanggung kita nanti sebab dia dah ada pekerjaan yang baik. Satu, anak-anak pula, kalau kita benarkan dia pengeluaran untuk pendidikan anak-anak, satunya dia yang dapat lebih baik, yang kedua dia tak menyusahkan kita. Ini kadang-kadang anak tak ada pendidikan, elok-elok bila kita bersara kita pula kena menjaga dia. Habis duit besaran kita. Kalau boleh tak nak. Kalau dia tak mampu jaga saya, jangan pula sibuk musik duit saya guna pula untuk you all. Ya? Jadi biar dia mampu berdikari. Ya? Okay, next. Yang ni pun sama. Boleh bayar reimburse kepada ahli dan boleh juga bayar terus kepada institusi pendidikan. Sekarang, tahun lepas kita baru benarkan. Dulu sebelum ni kita hanya benarkan pengeluaran pendidikan untuk diri dan anak-anak je. Tapi sekarang kita dah benarkan untuk pasangan dia ataupun ibu bapa dia. So boleh, manalah tahu sekarang ni ibu bapa lifelong learning, mak ayah dia pula nak belajar. So anak-anak boleh keluarkan duit dia, duit TBSP akaun 2 dia untuk membiayai kos pengajian ibu bapa dia. Okay, next. Okay, pengeluaran haji. Pengeluaran haji ni pun unik juga. Pertama, sekarang kita boleh mendaftar menggunakan akaun satu. Ya, dia boleh membuat pendaftaran haji. Mendaftar, boleh menggunakan akaun satu, bawa akaun satu, pergilah ke tabung haji, boleh buat pendaftaran haji. Yang kedua, pengeluaran haji. Sesiapa yang dapat surat tawaran terpilih daripada lembaga tabung haji, terpilih untuk pergi musim haji pada tahun berkenaan, dia belum mencapai umur 55 tahun, masih ada duit dalam akaun 2, dia boleh membuat pengeluaran haji. Ya. Amount maksimum dia tertakluk pada RM3,000 atau baki dalam akaun 2 yang mana rendah. Kita akan buat bayaran terus kepada tabung haji. So pengeluaran ni kita bagi untuk sekali je sepanjang hayat dia lah. Ya. Okay, next. Umur 50 tahun.
Sebenarnya pengeluaran umur 55 tahun dia diperkenalkan tahun 1968. Ingat ya, kita ditubuhkan 1951. 1968 dah ada dah pengeluaran umur 50 tahun. Pada masa tersebut, tujuan pengeluaran umur 50 tahun adalah untuk membeli rumah. Sebab pengeluaran perumahan kita hanya perkenalkan tahun 1977. Tahun 68 tu, duit umur 50 tahun digunakan untuk membeli rumah. Pada masa tersebut, orang membeli rumah pada usia 50 tahun. Bukan macam sekarang, dia beli pada usia 50 tahun. Jadi, keluarkanlah duit 50 tahun tu, bayarlah untuk rumah. Tapi over the years, selepas tu, bila kita perkenalkan pengeluaran perumahan tahun 1977, 1982 dan seterusnya, kita cuba nak bangsuhkan pengeluaran umur 50 tahun sebab dia dah menjadi pengeluaran tanpa tujuan. Dia tak ada tujuan khusus. Kan? Dia tak ada purpose. Jadi kita nak mansuhkan tapi sampai sekarang tak boleh dimansuhkan sebab orang dah melihat pengeluaran umur 50 tahun ni sebagai pengeluaran untuk persediaan dia ke arah persaraan. Ya? Jadi maka kita biarkanlah begitu. Bolehlah dikeluarkan. Tapi pengeluaran ini boleh dibuat sekali sahaja antara umur 50 tahun ke 54 tahun. So dia boleh bawa keluar sekali. Simpanan dalam akaun 2 ya. Kemudian next. Ini ada juga. Dalam KJBSP ni ramai yang tak cukup simpanan. Memang ramai ya. Orang yang capai simpanan asas tu sahaja pun kalau daripada 15.6 juta ahli tu ada yang capai simpanan asas tu baru lebih kurang tak salah saya 22% macam tu je. Ya. Jadi sangat sedikit. Orang capai simpanan asas tu belum cerita yang sejuta ni. Tapi dalam begitu, dalam orang ramai tak cukup duit ni, ada juga orang yang mempunyai simpanan melebihi 1 juta. Ini disebabkan caruman dalam KJBSP, kita tak ada capping, kita tak ada hadkan pada upah ke ataupun kita hadkan pada caruman untuk caruman wajib. Jadi ada orang, lebih kurang tak salah saya, ada lebih kurang 35,000, lebih lah ya, 35,000 ke 40,000 ahli kita yang punya simpanan melebihi 1 juta. So untuk orang yang punya simpanan melebihi 1 juta, kita membenarkan mereka mengeluarkan amount yang melebihi 1 juta tersebut. Katalah duit dia ada 1.2 juta. So 200,000 tu kita benarkan dikeluarkan semua. Maintain dengan 1 juta je dalam KJBSP. So mereka boleh buat pengeluaran tersebut pada bila-bila masa, pada apa-apa amount. Ya, dia boleh keluarkan. Kita ingat tu pada apa-apa amount, pada bila-bila masa, tapi amount yang dia akan keluar tu kita akan keluarkan dari akaun 2 dulu. Tak cukup akaun 2 tu dengan apa yang dia nak tu, kita akan ambil daripada akaun 1. So dengan cara ni kita akan beri peluang kepada orang yang ada simpanan lebih ni untuk dia orang mengurus sendiri keperluan persaraan dia. Ya. Okay, next. Yang ini pelaburan. Tadi pelaburan ni kita ikatkan ataupun kita kaitkan dengan simpanan asas. Syarat dia, ahli boleh melabur simpanan tidak melebihi 30% daripada jumlah simpanan yang melebihi simpanan asas dalam akaun 1. Ya. Jadi kita akan tengok contoh pengiraan. Sebab simpanan asas tadi saya ada sebut tadi kan dia adalah mengikut umur. Kalau katalah orang tu umur dia 30 tahun, simpanan asas ikut umur dalam akaun 1 mesti ada 35,000. Simpanan dia dalam akaun 1 ada 41,000. So ada 6,000 lebih. So 6,000 tu 30% daripada 6,000 tu yang baru dibolehkan untuk dilaburkan. Jadi 1,800 yang dia boleh laburkan ke unit trust ataupun tabung amanah yang dibenarkan. Ya, sebab kita nak pastikan kalaupun dia nak mengambil risiko untuk pelaburan, kena pastikan dia mempunyai simpanan asas yang mencukupi dalam KJBSP itu dahulu. Ni ada pegawai-pegawai dari beberapa pegawai dari KJBSP yang tolong turut menjawab soalan-soalan yang ditanya melalui chat ya pada masa ni ya.
Sebab saya tahu kadang saya tak sempat nak tengok kan. Okay, next. Tapi nasihat saya kepada orang yang nak melabur, bila nak ambil risiko, bila nak melabur, kena ada pengetahuan. Ya, kena ada pengetahuan dan kena tahu. Paling penting kita tahu kita melabur pada ketika harga murah. Dan kita menjual ketika harga tinggi. Tapi kebanyakan orang, kita boleh tahu dia kurang pengetahuan. Pada ketika saham tengah tinggi, masa itulah yang ramai yang pergi melabur kat unit trust. Sedangkan bila masa saham jatuh, sekarang ni saham jatuh, tak ramai pula yang pergi. Ya, jadi orang kena ada konsep, kena tahu pengetahuan untuk melabur tersebut. Ini inisiatif COVID-19. Cuba kita tengok yang baru tahun lepas kita perkenalkan iLestari online dengan iLestari dengan iSinar. iLestari ni sebenarnya pengeluaran kita faham ya dalam keadaan rakyat sedang menghadapi COVID-19 dan ada beberapa siri PKP yang perlu kita lalui dalam keadaan orang perlu berjaga-jaga, dalam keadaan ramai pekerja yang telah dibuang kerja ataupun bekerja tanpa dengan pengurangan gaji ataupun dicutikan dulu, direhatkan dulu dari pekerjaan. Jadi kita faham banyak berlaku keadaan macam tu ya. Jadi kita faham dalam keadaan-keadaan macam ni KJBSP kena tampil ke depan, kena membantu ahli untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Ya, so sebab kita nak pastikan ahli sekurang-kurangnya dapat memenuhi keperluan asas mereka untuk meneruskan hidup, maka kita benarkan pengeluaran iLestari sehingga RM6,000 daripada akaun 2 selama 12 bulan. So kita bagi bayaran monthly RM500 sebab kita nak pastikan dia ada kelangsungan. Bila sebut kelangsungan, dia kena ada sumber pendapatan bulan-bulan dia tu. Jadi sebab tu kita bagi dalam bentuk bulanan. Untuk iLestari sahaja, dia baru habis pada Mac 21 ya, last bayaran terakhir dia pada bulan April tahun ni, sebanyak 5.3 juta ahli yang telah memanfaatkan pengeluaran iLestari daripada akaun 2. Tapi sebenarnya banyak juga yang tak kosong pun akaun 2 dia. Kemudian lebih melibatkan jumlah pengeluaran sehingga 21 bilion. Kemudian pengeluaran iSinar pula kita perkenalkan mulai Januari 2020 hingga Jun 2021. Yang ini ikut kategori. Kalau simpanan RM100,000 ke bawah, kita benarkan sehingga RM10,000 tertakluk pada baki simpanan akaun 1. Kalau kategori kedua, akaun 1 dia melebihi RM100,000, kita membenarkan 10% daripada simpanan atau tidak melebihi RM60,000 ya, mana-mana lebih rendah. So bawah iSinar sebanyak 6.5 juta orang telah memanfaatkan pengeluaran ni dan jumlah pengeluaran lebih kurang sehingga 60 bilion. Kalau tengok tu lebih kurang 81 bilion dah telah dikeluarkan daripada simpanan KJBSP untuk manfaat ahli. Jadi di sini apa yang kita perlu tengok ya. Pentingnya kita menyimpan di KJBSP. Pentingnya kita menyimpan untuk persaraan dalam keadaan-keadaan genting macam ni, sedikit sebanyak kita boleh manfaatkan pengeluaran tersebut. Tetapi saya sukalah nak mengingatkan juga, sebab kita kena ingat, objektif utama skim KJBSP ni adalah untuk persaraan. Ya, kalau dibandingkan persaraan, cuba bayangkan kalau sekarang kita menjalani kehidupan persaraan dalam keadaan kita langsung tak ada simpanan dalam akaun 1, kita pula mengalami COVID-19. Cuba bayangkan betapa daif dan susahnya kehidupan kita nanti. Sebab tu kalau seboleh-bolehnya KJBSP masih nak walaupun kita benarkan sedikit pengeluaran akaun 1, tapi masih nak melindungi simpanan untuk persaraan tersebut. Sebab di ketika persaraan nanti, memang pada ketika itu kita dah tak ada pekerjaan, kita dah tak ada upaya
kederat pun dah tak ada, tenaga pun dah tak ada untuk bekerja. Sebab sekarang sekurang-kurangnya kita masih sihat, kita ada ruang, boleh bertukar pekerjaan untuk mencari pendapatan. Ya. Jadi kalau masa kita tua, dalam keadaan tersebut, kalau tak ada orang tampil ke depan, tak ada persediaan sendiri, memang sangat daif lah kita. Memang jadi macam orang yang Ustaz Abid Liu datang melawat tu. So kita tak naklah sampai begitu kan. Janganlah kita jadi orang yang mengharap, biarlah kita jadi orang yang memberi. Ya. Okay, next. Kita pergi kepada pengeluaran kesemua simpanan. Ini dah tak banyak dah sebenarnya ni. Kita tengok pengeluaran umur 55 tahun dan 60 tahun. So sebenarnya pengeluaran selepas umur 55 tahun ke atas sehingga umur 100 tahun. Pada umur 100 tahun, kalau ada lagi simpanan tak dikeluarkan, kita akan hantarkan kepada pendaftar wang tidak dituntut. Kita akan simpan sehingga 100 tahun. Selagi dia berada di KJBSP dan kita belum pindahkan kepada pendaftar wang tak dituntut, selagi itulah mereka akan menerima bayaran dividen sama seperti sekarang, sama seperti orang-orang lain juga. So bila sampai umur 55 tahun, ahli boleh mengeluarkan sama ada akaun 55 atau bila sampai umur 60 tahun daripada akaun emas, dia boleh mengeluarkan semua simpanan ataupun dia boleh membuat pengeluaran sebahagian, boleh keluarkan apa-apa amount pada bila-bila masa. Ataupun dia boleh pilih pengeluaran bulanan. Saya keluarkan 50,000, saya nak dapat bulanan 1,000 sebulan. Dapatlah selama 50 bulan. Boleh. Setiap bulan kita akan masuk dalam akaun. Ataupun dia boleh juga tak nak pakai tiga-tiga tu, dia nak keluarkan dividen tahunan saja. Saya ada duit 500,000 dalam KJBSP, dividen tahunan saya katalah lebih kurang ada 24,000, 30,000 setahun. Saya nak keluarkan dividen saja. Buat je pengeluaran 55 tahun, pilih kat situ dividen tahunan, maka selepas tu tak perlu buat apa-apa. Bila dividen declare je automatik, part dividen tu dia akan masuk ke dalam akaun kita setiap tahun sehinggalah kita membatalkan pilihan tersebut. Ya, dan last sekali dia boleh buat kombinasi. Separuh, dia nak sebahagian separuh, dia nak buat monthly separuh. Kalau nak buat pengeluaran sebahagian ataupun pengeluaran apa-apa amount bila-bila masa, melalui account di bawah e-pengeluaran, kita boleh buat pengeluaran secara online. Sehingga pengeluaran sebahagian tu, sehingga 30,000, kita boleh keluarkan melalui account saja. Nak keluar hari-hari pun tak apa, tapi tidak melebihi 30,000. Ya, okay, next. Pekerja berpencen ini orang untuk sektor awam. Bila 3 tahun pertama dia bekerja dalam sektor awam, dia diwajibkan mencarum di KJBSP. Selepas itu mereka akan diletakkan dalam skim berpencen. So bagi mereka yang telah diletakkan dalam skim berpencen, mereka dah dapat pencen, dah ada pencen. Mereka boleh membuat pengeluaran pekerja berpencen. So bila dia memilih pengeluaran ni, kita akan bayar portion caruman pekerja kepada pekerja. Caruman yang dicarumkan oleh majikan, oleh kerajaan pada tempoh 3 tahun tersebut, kita akan kembalikan kepada kuak bersama-sama dengan dividen mereka. So bila dia orang buat pengeluaran ni, maka akan kosonglah dalam simpanan KJBSP mereka. Ya. Okay, next. Ini kalau pekerja asing dia meninggalkan negara. So dia boleh buat pengeluaran meninggalkan negara, maka semua kita akan lepaskan kepada pekerja asing tersebutlah. Okay, next. Hilang upaya. Ini jika ahli tu dia disahkan, dia hilang pekerjaan disebabkan oleh itu bantuan. Bila dia tidak disahkan tidak mampu bekerja disebabkan hilang upaya dia, ataupun dia telah diberhentikan bekerja kerana hilang upaya dia, kita akan rujuk dia kepada jemaah doktor kita. Dan kalau betul-betul dia memang dah hilang upaya untuk bekerja, maka dia boleh mengeluarkan semua simpanan dia di KJBSP. Selain daripada simpanan kredit yang ada dalam KJBSP tersebut, kita juga akan bayar bantuan hilang upaya. Dengan syarat, masa dia kemukakan permohonan tersebut, dia kemukakan permohonan hilang upaya tu dalam tempoh 1 tahun dari tarikh dia hilang pekerjaan disebabkan oleh hilang upaya. Orang yang ni akan dapat bantuan hilang upaya
Bukan dari kredit dia RM5,000, ini adalah daripada hasil pelaburan. Kita akan bagi dia bantuan hilang upaya on top of dia punya simpanan dia itu sendiri. Ya, itu pengeluaran hilang upaya dengan bantuan hilang upaya. Okay, next. Kematian. Bila berlaku kematian, ini 2-3 slide dia nak habis dah ya. Bila berlaku kematian, kita akan tengok adakah ahli tersebut membuat penamaan ataupun ahli tersebut tidak membuat penamaan. So jika ada penamaan, cuba kat next slide. Okey, saya terang dekat sini terus. Bila berlaku kematian, kita akan tengok adakah si mati ahli tadi ada penamaan ataupun dia tak ada penamaan. Kalau dia ada penamaan dia sekarang mulai tahun 2017, dia juga boleh menamakan Amanah Raya Berhad sebagai satu institusi yang diluluskan oleh KJBSP untuk menjalankan peranan sebagai pentadbir atau pemegang amanah. So, kita tengok adakah orang ni ada namakan individu ataupun individu-individu ataupun dia namakan ARB dalam porang penamaan dia. So, kalau misalnya dia ada penama, dia dah ada portion dia letak macam 25% untuk CA, 25% CB, 25% CC, 25% portion untuk 4 orang, kita terus akan bayar je. Ikut portion, ikut yang ditetapkan tu. Dalam masa 2 minggu selepas terima borang pun dah boleh selesai dah. Kita terus dah agihkan siap-siap. Tapi kalau misalnya katalah ARB, bila nak namakan ARB dia mesti 100%. Dia tak boleh campur-campur pula individu separuh, amanah raya separuh, tak boleh. ARB dia kena 100%. Bila berlaku kematian, ada tuntutan sama ada daripada ARB ataupun dari waris, kita tengok ada nama ARB, kita akan hantar semua kepada ARB akan uruskan pengagihan simpanan tersebut. Ya. Kalau misalnya tak ada penamaan, bila tak ada penamaan ini ada banyak kerja sikit. Kita akan tengok. Tapi tak ada masalah juga sebenarnya. Tak ada penamaan, kita akan tengok. Si mati ni ketika meninggal, simpanan dia 25,000 ke bawah ataupun melebihi 25,000. Kalau simpanan dia 25,000 ke bawah, maka kita akan tengok. Permohonan itu dikemukakan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh kematian. Kalau dia permohonan ahli baru meninggal semalam, hari ini dah hantar permohonan untuk kematian, kita akan tunggu 2 bulan baru kita proses. Sebab kita takut ada waris-waris lain yang akan datang untuk submit permohonan. So, bila lepas tempoh 2 bulan dari tarikh kematian, kita akan lepaskan bayaran pertama kepada waris terdekat yang mohon tu. Dia tak ada penamaan ya. Kita akan tengok. Kalau pasangan suami meninggal, waris orang yang layak pada kita boleh jadi beneficiary kada pusaka ni adalah isteri dia. Kalau isteri meninggal, suami dia. Kalau dia single meninggal, mak bapak dia. Kita dah identify benda tu. So kita akan lepaskan bayaran pertama kepada keluarga terdekat dia tu. Kemudian selepas tu, kita akan keluarkan bayaran kedua 22,500. Jadi maksudnya kita lepaskan 25,000 kepada orang ni. Ataupun kalau misalnya simpanan dia 24,000, kita terus lepaskan 24,000 kepada waris dia ni, waris terdekat dia. Katalah simpanan melebihi 25,000. Kalau simpanan melebihi 25,000, kita akan lepaskan dulu 2,500. Sebab 2,500 ni kita bagi awal supaya dia senang untuk uruskan nak pergi ke sana kemari, nak pergi pejabat-pejabat untuk dapat urusan apa-apa kan. So kita lepaskan 2,500 dulu. Selepas tu kita akan tunggu baki simpanan daripada katalah dia ada 50,000. Kita lepaskan 2,500 dulu. Balance daripada 50,000 yang lain tu ada 40 berapa tu? 47,500 ya. 40 tu kita akan tunggu datang dengan salah satu dokumen tersebut. Kalau dia ada surat kuasa mentadbir, kalau ada surat probate, kalau ada perintah pembagian atau persetujuan faraid, ada je salah satu dokumen tersebut, bantah kat KBSP, kita akan lepaskan bayaran ya kepada waris-waris yang berhak. Ya, itu cara dia. So detail dia tu you boleh pergi tengok pada risalah dia. Okay, next. Tanggungjawab penama. Kalau bagi ahli Islam, penama adalah pentadbir.
atau wasi. Tanggungjawab dia mengagihkan simpanan si mati kepada waris-waris yang berhak. Ingat tu, penama bagi ahli Islam adalah pentadbir. Dia bukan pemilik. Ya, jangan ingat bila si mati tu bagi nama, letak nama kita dalam tu dapatlah 500,000, bukan kita punya 500,000 tu. Kita kena cari waris terdekat untuk agihkan simpanan 500,000 tu. Mungkin kita pun ada di dalam tu. Ya. Kemudian kalau ahli bukan Islam, penama tu adalah pemilik mutlak. Dia lain, dia adalah beneficiary. Kalau dinamakan 500,000 atas nama dia, memang 500,000 tu memang milik dia. Tak ada orang boleh tuntut. Ya. Okey, itu saya katakan sikit bawah 18 tahun. So, amanah raya tadi dia akan bertindak selaku pentadbir untuk orang Islam. Kalau untuk orang bukan Islam, dia boleh jadi sebagai pentadbir dan dia boleh jadi juga sebagai pemegang amanah kepada penama yang di bawah umum. Okay, next. Oh ya, jika berlaku kematian, kita memberi bantuan kematian sebanyak RM2,500. Ya. Tapi dengan syarat, ada kat depan tadi ya, dengan syarat bayaran kematian, dengan syarat ahli meninggal dunia sebelum umur 60 tahun dan masih ada simpanan di KJBSP. Kadang simpanan dia duduk dalam akaun emas ataupun duduk dalam akaun 55. Asal ada je simpanan, meninggal, waris pula kemukakan permohonan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian ahli. Yang ini ramai orang terlepas. Yang ini ramai orang kata, IPS tak bayar bantuan kematian. Sebab ada syarat. Permohonan kematian tu mestilah dikemukakan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian. Sebab dia adalah tujuan untuk macam khairat kematian. So dia nak bagi untuk waris tu uruskan pengebumian. Jadi kalau dah lebih 6 bulan, dia tak anggap tu sebagai urusan pengebumian pada masa tersebut. Jadi sebab tu permohonan, pastikan kalau ada ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita meninggal dunia, beritahu mereka. Buat permohonan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian, maka layaklah mendapat RM2,500. Yang ini kita akan bagi kepada orang terdekat dia, orang tanggungan ahli. Ya, bukan katalah penama tu kawan dia. So bila meninggal, kita tak bayar. Bantuan kematian tidak dibayar kepada penama kalau dia bukan orang tanggungan terdekat dia. Ya, bukan orang next of kin dia. Okay, next. Terima kasih atas soalan tu, saya lupa nak cover lagi. Okay, ni dah lepas zakat. Ni nak lalas jangan ni ya. Okey, zakat. Kita tengok pada fatwa zakat. Ini zakat berkaitan dengan simpanan KJBSP. Pada 1982, Majlis Fatwa mengatakan wang KJBSP bagi pekerja Islam wajib dikeluarkan zakat bila cukup haulnya, iaitu setahun setelah penerimaannya. Maksudnya penerimaannya itu adalah pengeluaran yang dibuat. Ini bermakna simpanan KJBSP wajib dikeluarkan zakat setelah cukup haul setahun daripada tarikh pengeluaran, cukup nisabnya. Ya, itu fatwa sebenar. Tahun 2006, Majlis Fatwa mengeluarkan satu lagi fatwa. Pencarum KJBSP digalakkan mengeluarkan zakat securus menerima atau mengeluarkan wang KJBSP mereka jika cukup nisab, cukup amount dia, tanpa perlu menunggu haul setahun. Wajibnya haul setahun. Tapi kalau misalnya kita ni dah bawa pengeluaran umur 55 tahun, pengeluaran 50 tahun, kita nak bayar zakat kita, pergi kepada hati, niat kita, digalakkan. Maka bayar adalah zakat. Ya? Tak ada masalah pun. So dia boleh dikeluarkan, bukan satu paksaan tapi digalakkan, maka dia boleh keluarkan zakat sebaik dia mengeluarkan simpanan KJBSP berkenaan. Tapi simpanan pula bukanlah simpanan katalah yang dah ada tujuan macam pengeluaran perumahan. Ya, itu memang dah ada juga jawatan kuasa syariah, panel syariah council KBSP sendiri pun, Majlis Syariah KBSP pun dia ada mengeluarkan, bukan fatwa lah ya, mengeluarkan garis panduan. Maksud dia kalau pengeluaran yang memang dah ada tujuan untuk pendidikan, untuk perumahan, untuk haji, untuk apa-apalah yang ada tujuan,
dia tidak perlu bayar zakat. Yang kena wajib zakat ni adalah yang tidak ada tujuan khusus tu, 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun ataupun simpanan yang melebihi 1 juta, ya. Okey, next. Ada orang tanya, adakah kadar dividen yang diagihkan oleh KJBSP telah dikenakan zakat? Adakah KJBSP akan membuat pembayaran zakat untuk simpanan ahli? Adakah ahli perlu bayar zakat selepas membuat pengeluaran akaun simpanan syariah? So ini memang jawapan rasmi dari KJBSP. Dia kata KJBSP tidak mengeluarkan zakat ke atas simpanan yang berada dalam akaun KJBSP termasuk dividen kerana ahli KJBSP yang beragama Islam tidak mempunyai pemilikan sempurna terhadap simpanan mereka di KJBSP. Sebab kalau kita tengok hari ini, you pergilah ke ASB ataupun you pergilah ke tabung haji, you pergi ke KJBSP. You kata dengan kaunter tu, dia bawa kat sini kata saya nak keluar 10,000. You pergi ke ASB 10,000, duit dalam tu ada 20,000, you boleh keluar. You pergi tabung haji, dalam tu ada 30,000, you nak keluar 10,000, boleh keluar. Tapi you pergi dekat KJBSP, dalam tu ada 200,000, you kata you nak keluar 10,000, pun tak dapat. Kalau tidak mengikut syarat-syarat yang dibenarkan. Jadi di situ menunjukkan ahli tidak ada pemilikan sempurna ke atas simpanan mereka di KJBSP. Kecuali bila 50 tahun. Sebenarnya dia sampai umur 50 tahun, dia boleh keluarkan, tak ada halangan pun. Kan? Ataupun dia sampai umur 55 tahun, duit dalam akaun yang prima, duit dalam akaun mas umur 60 tahun ke atas. Akaun yang prima, dia boleh keluarkan bila masa, tak ada halangan. Hari ni dia datang ke kaunter kita, beritahu kata nak keluar 20,000, dalam tu ada 200,000, boleh je, tak ada masalah. So sebab tu yang ini dikatakan mereka ada pemilikan sempurna duit tersebut dalam kawalan dia. Jadi sebab tu dia digalakkan untuk membayar zakat. Sebenarnya jatuh wajib zakat jika cukup setahun, ya. Okay, next. Dah, akhir dah. So kalau perlukan apa-apa khidmat nasihat berkaitan perancangan keuangan, anda sebenarnya boleh dapatkan buat janji temu online. Beritahu je nak jumpa pegawai khidmat nasihat Persatuan KJBSP, itu pegawai ras kita. Boleh dapatkan nasihat secara percuma. Kita ada tools, financial planning tool yang diorang ada, yang diorang boleh gunakan untuk membantu ahli kita. Tak perlu bayar pun. Kalau you dapatkan nasihat daripada financial planner yang kena bayar, kat sini tak. Kita dah ada financial planning tu yang ras kita boleh gunakan. You dapatkan je lah nasihat daripada mereka. Buat janji temu online dan kalau nak apa-apa panggilan, you call kat nombor tersebut 8922-6000. So saya habis dah apa saya nak cakap. So saya buka dulu untuk pertanyaan jika ada. Kita pergi pada soalan ni yang bukan oleh saudara Faizul. Katakan sekiranya puan ada buat kajian lah, memang adalah KBC buat kajian ini. Berapakah jumlah amount yang mencukupi atau minima buat pasangan warga emas ni bagi mencapai taraf kehidupan munasabah selepas umur persaraan? Ni untuk warga emas ni. Silakan Puan Farida. Okey, sebenarnya kita ada bekerjasama ya dengan Social Wellbeing Research Center Universiti Malaya. Dia ada institut penyelidikan di situ. Sebenarnya institut penyelidikan tu adalah kita ada bagi tajaan ya untuk penyelidikan di situ. Maka kita telah datang dengan belanjawanku. Jika pernah biasa dengar kan KJBSP kita lancarkan belanjawanku pada tahun lepas. Kita melihat kepada perbelanjaan yang mengikut isi rumah ya yang dihadapi oleh satu keluarga ataupun single, even termasuk juga warga tua sekalipun. So dalam belanjawanku tu kita boleh dapati amount yang diperlukan oleh warga tua, warga emas yang single ataupun dan juga warga emas yang couple, berpasangan orang. So dalam situ ada dinyatakan amount yang diperlukan perbelanjaan mereka untuk 1 bulan. So dari amount tersebut sebenarnya kita cuba nak jadikan untuk masa depan ni, kita cuba nak jadikan itu sebagai penanda aras bagi sasaran untuk apa yang cukup untuk kita bila kita bersara nanti.
Saya tak ingat sangat amount dia. Sebenarnya lebih kurang dalam 2,000 lebih untuk single dan 3,100 macam tu untuk pasangan. Ya. Tapi yang tepat sila rujuk belanjawanku, boleh masuk dekat website KJPSP, type situ belanjawanku. Okey, itu dia jawapan daripada Puan Farizan untuk Faizul. Diteruskan soalan yang kedua datangnya dari seorang wanita, Puan Sofia ni, Puan Farizan berkenaan dengan dana ataupun perlindungan untuk rawatan perubatan. Di awal slide tadi kita dikongsikan, if my employer provide unlimited for medical benefit, is it sufficient enough? Gitu dia tanya. Okey. Kalau majikan kita ada sediakan kemudahan untuk rawatan, perubatan atau kesihatan yang tidak terhad, kita kena tengok manfaat tu adakah ia diperluaskan kepada ahli keluarga kita, pasangan kita atau anak-anak kita, ataupun dia hanya untuk diri kita sahaja. Kan? Sebab kadang-kadang ada majikan dia tak sampailah dermawan sampai pergi kepada extended family kan. So kita tengok pada perkara tersebut. Kalau misalnya tidak ada, memang ada keperluan untuk kita mengambil insurans ataupun kita kena ada persediaan lah ke arah perkara tersebut ya. Lagi satu kena ingat juga, walaupun majikan nak bagi, majikan kita tu selamanya ke ada, bertahan lama ke dia, macam tu ya. Benda tu kita kena tengok juga. Okey Puan Subas, itu jawapan daripada Puan. Kita pergi kepada yang bertanya mengenai FB pula Puan ya. FB ni datangnya daripada Vim Sivam. Lepas 70 tahun Puan, boleh tambah simpanan ke? Gitu pula. Ringkas je. Lepas 70 tahun ya? Boleh tambah simpanan lagi tak dalam tu? Caruman tadi saya ada nyatakan tanggungan ataupun tanggungan mencarum, dia kalau bekerja dia wajib mencarum sehingga umur 75 tahun, betul? Jadi selagi mana belum mencapai 75 tahun, kita masih boleh menerima caruman ataupun caruman boleh terima. Tapi bila capai je umur 75 tahun, tidak ada lagi apa-apa caruman yang akan masuk. Semua terhenti. Sama ada masuk akaun 1 ataupun akaun 2, dia tanya lagi. Selepas umur 60 tahun, dia hanya akan ada akaun emas saja. Akaun emas saja. Jadi semua caruman akan terhenti pada umur 75 tahun. Tak ada lagi apa-apa caruman boleh masuk selepas tu. Okey, Mr. Vincent untuk jawapan daripada Puan. Ini tanya kepada rakan kita daripada Mirana. Mirana ni kawan kita. Saya food rider katanya. Pendapatan tidaklah tetap, tapi bolehkah dia mencarum sendiri dalam KBSP ni? Silakan Puan. Food rider ataupun gig worker ataupun e-hailing apa-apa mana je lah ya. Ia boleh digalakkan mencarum secara sukarela pada apa-apa amount, tidak ada amount minimum, pada apa-apa amount tidak melebihi RM60,000 setahun. Seeloknya pilihlah untuk mencarum atau daftarkan di bawah AIS Saraan. Bagi menikmati insentif tadi yang saya sebut awal tadi, 15% daripada caruman tertakluk kepada maksimum RM250 yang diberikan oleh kerajaan. Okey, itu soalan terakhir daripada rakan kita daripada Syazrul Sharif. Dia tanya, jika penama Puan untuk kematian juga sudah meninggal dunia, apa yang jadi dengan wang tersebut? Ringkas saja. Okey, untuk penamaan, katalah dia namakan individu ya, individu atau individu-individu. Kita tengok penamaan tersebut dibuat, penama meninggal dahulu sebelum ahli atau penama meninggal selepas ahli meninggal. Katalah penama tu meninggal tapi ahli belum meninggal. Betul? Penamaan tersebut terbatal. Penamaan tersebut terbatal, ahli boleh namakan orang lain pun. Ahli dia boleh meletakkan penama. Dia buat penamaan baru, secara automatik dia akan membatalkan penamaan-penamaan yang lepas, ataupun dia terbatal jika penama tadi meninggal dahulu, ya. Dia boleh akan terbatal juga. Okey, itu dia perkongsian soalan daripada Puan. Kita relax sebentar. Saya akan teruskan dengan
Zaki, Ada lagi, Wan? tadi saya nak address satu soalan saya terbaca dalam chat tadi berkenaan dengan kata 8 nama 18 tahun. Saya ada terbaca dalam soalan tadi kan. Alright. Sebenarnya dari segi penamaan tersebut termute pula Puan. Termute pula tu. Tak dengar suara. Dah bukan. Saya ada gangguan sikit saya. Okey. Mulai 1 Januari 2017 kita buat satu penambahbaikan kepada sistem ataupun polisi penamaan di KWSP. Baik. Katalah selepas 1 Januari 2017 ahli tersebut membuat penamaan, kita menyatakan dalam penambahbaikan tersebut sekiranya penama, ingat ya, penama adalah ahli Islam, penama adalah pentadbir. Sekiranya pentadbir yang dinamakan oleh ahli sebelum ni pada ketika ahli meninggal dunia ataupun ketika ahli meninggal dunia tu ataupun pada ketika dia memukakan permohonan kepada KWSP, dia belum mencapai umur 18 tahun. Kan? Katalah dia nama anak dia 10 tahun lepas, masa tu anak dia umur 5 tahun. Jadi sekarang dia meninggal sekarang ni anak tu baru umur 15 tahun. Penama menunggu 15 tahun. Ya. Kan? Tapi itu penamaan sebelum 2017 ya. Dia hanya penamaan yang terpakai selepas 2017. Katalah baru-baru lagi lah. Dia namakan anak dia 2 tahun lepas. Anak dia tu sekarang baru berumur 12 tahun. Tiba dia meninggal. Sekarang ni meninggal, anak tu baru umur 14 tahun. Penama kan? Jadi bawah penambahbaikan baru, penamaan tersebut ada terbatas. Sebab pentadbir, sebenarnya ingat ya pentadbir. Sebab pentadbir tu, penamaan tu terbatal disebabkan pentadbir itu adalah di bawah umur. Apabila pentadbir di bawah umur, dia tidak boleh mentadbir harta pusaka si mati. Sebab tu pentadbir yang di bawah umur 18 tahun, ketika permohonan dibuat, dia akan terbatal. Ya. Tapi kalau misalan penamaan dia ni, dia pernah buat penamaan tapi dia buat penamaan dah lama. Dia buat penamaan ni tahun mungkin tahun 2015 ataupun 2010. Kata sebelum 2017. Dia lain cara dia. Katalah penama dia tu bila ketika dia meninggal, penama dia belum sampai umur 18 tahun. Penamaan dia tu tak terbatal lagi. Tapi kena tunggu sehingga penama tadi pentadbir tu mencapai umur 18 tahun. 18 tahun. Kita kena ingat, bilakah waktu pentadbir tu boleh mentadbir urusan harta si mati. Kena ingat, sekarang pun bila sesiapa nak letakkan penama dalam porang penamaan, kita kena ingat yang kita namakan adalah pentadbir, bukan pemilik mutlak simpanan. Ya, dia ada tanggungjawab dia sendiri. Ramai orang dia ingat dia nak bagi pada anak dia, so saya letakkan penama tu pada anak dia. Kena ingat, kita kena sentiasa ingat, janganlah kita menjadi orang yang menghantar orang-orang kesayangan kita ni ke disebabkan memakan harta yang tidak halal bagi mereka. Halal. Yes. Kita sendiri yang bagi dia orang. Dia orang dapat duit tu, dia jori kata ingat duit dia. Sedangkan ada bahagian orang lain di dalam tu. So kita yang tahu, tapi kita sendiri yang buat untuk dia orang buat macam tu. Salahlah kita kan. Salah. Yes. Terima kasih kepada yang bersama pada kami dan anda boleh teruskan bersama kami dalam Facebook Ahmad Saham Nasional Berhad, mungkin di Twitter, YouTube dan juga di Instagram. Dan sekali lagi kami terima kasih kepada yang bersama pada kami pada hari ini, cukup menarik ya, dapat dikongsikan dan mungkin kita harapkan mungkin dapat kata-kata terakhir daripada pengusian daripada Puan Farizan berkaitan dengan tajuk kita kali ini KWSP dan juga anda. Silakan Puan. Okay, terima kasih Encik Zaki. Terima kasih juga pada semua yang sudi mendengar pada hari ini. Moga apa yang saya kongsi dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Seperti yang saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan sesi saya pada hari ini, eloklah kita dalam kita sibuk menghadapi kehidupan harian kita jangan lupa membuat persediaan untuk hari tua kita ya. Sebab
pesaran kita, tanggungjawab kita, ya. Kita tak boleh mengharapkan pada orang lain, ya. Jadi biarlah kita bersara menikmati hari tua kita dengan bermaruah, ya. Maksudnya kita mampu berdikari, tidak perlu mengharap pada orang lain. Jadi kita boleh menikmati pesaran kita dengan penuh bermakna. Dan Terima cukup kasih. selesa. Terima Ya, kasih Puan. insyaAllah selesa. Ya, Sama-sama. insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi bersama dengan Perdana dan juga tim dari KPSP. Dan bagi pihak ICMB sekali lagi, mereka terima kasih kepada seluruh yang bersama dengan kami pada hari ini dan berekod kita ya, mencapai 500 orang dari peserta pada Zoom. Maksimum tu. Dan dari FB kita hampir 100 orang peserta. Alhamdulillah. Dan akhir kata daripada pihak SMC lagi, mohon maaf dari kekurangan yang berlaku sepanjang kita program ini dijalankan. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu, lain masa. Jaga SOP anda, jaga kesihatan anda. Terima kasih puan-puan Jurizan, rakan-rakan kita yang tak menang tangan menjawab dalam chat. Soalan yang mungkin makin banyak lagi. Tapi tak apa, insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu insyaAllah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.